ini adalah perbincangan secara ilmiah berkaitan dengan hadis, iaitu dikenali sebagai hadis Najdi. Hadis ini seperti mana yang ada di dalam Hebahan, iaitu ada riwayat hadis daripada Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, "Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah negeri Syam kami, ya Allah, berkatilah negeri Yaman kami." Mereka para sahabat, sebahagian sahabat mengata, "Wahai Rasulullah, doakanlah juga untuk negeri Najdi kami." Maka Nabi SAW menyebut lagi, "Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah negeri Syam kami dan negeri Yaman kami." Lalu apabila diminta lagi, maka sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, doakan kepada kami negeri Najdi kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, daripada sana, daripada Najdi itu akan berlaku gempa bumi, fitnah, dan akan terbit tanduk syaitan daripadanya. Itu hadis daripada riwayat Bukhari, dan juga ada hadis riwayat Tabrani yang menyebut, "Ya Allah, berkatilah negeri Madinah kami dan Mekah kami." Dan kemudian sahabat minta supaya doa kepada Iraq. Lalu dipendekkan mafhum hadis ini, kemudian Rasulullah SAW menyebut perkara yang sama di sana, iaitu di Iraq akan berlaku gempa bumi, fitnah, dan akan terbit tanduk syaitan daripadanya. Jadi inilah perbezaan matan hadis yang menyebabkan berlaku banyak perbahasan di kalangan para ulama. Oleh itu, kita pada hari ini kita buat satu muzakarah yang kita menampilkan beberapa panel, iaitu panel yang pertama Dr. Mursyidi Muhammad Noor, pensyarah kanan UUM, dan juga merupakan pemegang PhD dalam bidang hadis. Panel yang kedua Dr. Abdullah Jalil, pensyarah kanan USIM, dan panel yang ketiga tak pernah kita lupa, iaitu sahabat kita daripada negeri sebelah, saudara kita Kiai Nur Hidayat, penyelidik Ahli Sunnah Research Group yang sangat dikenali terutama di Johor. Tapi Kiai banyak mengajar merata tempat di Malaysia pun dah banyak. Jadi ini tiga panel kita akan membincangkan muzakarah kita bersekitar hadis Najdi. Kita nak merungkai perbahasan di kalangan para ulama, dan juga kita nak mengetahui apakah maksud hadis Najdi di kalangan ulama mutaqaddimin, mungkin ulama sebelumnya, dan ulama mutaakhirin, ulama yang terkemudian, dan apa pemikiran yang dibawa oleh para ulama ini, ataupun apa kefahaman yang dibawa oleh para ulama-ulama berkaitan dengan hadis Najdi. Oleh itu, kita tidak mahu memanjangkan masa, kita jemput panel yang pertama kita, iaitu Dr. Mursyidi, untuk membincangkan hadis ini, hadis berkaitan dengan Najdi ataupun Iraq yang berkaitan dengan Nabi mengatakan tanduk syaitan ni, dan apakah perbahasan ulama berkaitannya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamil khair ya karim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat mengadakan satu sesi muzakarah dan juga perbincangan berkaitan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi membicarakan berkaitan dengan najat. Sebelum tu yang saya hormati pengerusi majlis, iaitu Ustaz Hafiz Za'farani, dan juga rakan-rakan panel saya Dr. Abdullah Jalil dan juga Kiai Hidayat. Sekali lagi kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita membicarakan satu tajuk yang agak penting, iaitu berkaitan dengan hadis najat. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh pengerusi kita tadi, jadi satu hari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mendoakan keberkatan kepada Syam dan juga kepada Yaman.
Jadi adalah beberapa hadis yang berkaitan dengannya dan ada beberapa lafaz yang perlu kita perhatikan. Jadi di sini saya telah menghimpunkan beberapa hadis yang berkaitan dengan najak ini, dan kita akan melihat dari sudut status hadis, dan juga kita akan melihat sedikit ulasan daripada para ulama berkaitan dengan hadis yang kita akan bentangkan nanti. Okey, saya bawa matan hadis iaitu pertama saya bawa sumber daripada Sahih Al-Bukhari. Okay, kita tengok secara langsung dulu. Kemudian saya bawa juga matan daripada Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian saya bawa juga matan daripada Sunan Tirmizi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sahih Ibnu Hibban, Mu'jam Al-Kabir di Tabrani, dan juga Mu'jam Al-Awsat di Tabrani. Lepas itu saja yang sumber-sumber yang dihimpunkan berkaitan dengan hadis najak ini. Okey, kita tengok satu persatu lafaz-lafaz yang ada pada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama Sahih Al-Bukhari, hadis berkaitan dengan tanduk syaitan. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan kepada kita qala, Nabi kita bersabda, Allah mabarik lana fi shamina, Allah mabarik lana fi shamina wa fi yamanina, qala qalu wa fi najdina, qala Allah mabarik lana fi shamina wa fi yamanina, qala qalu wa fi najdina, qala hunaka az-zalazilu wal fitanu wa biha yatlu'u qardu syaitan. Jadi hadis yang kita dengar tadi daripada Sahih Bukhari, Nabi mendoakan keberkatan kepada penduduk Syam dan juga mendoakan keberkatan kepada penduduk Yaman. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidakkah untuk Najdi kami? Maka Nabi tidak menjawab persoalan itu, tidak menghiraukan permintaan itu, tapi Nabi teruskan untuk doa yang sama pada kali kedua. Nabi meneruskan lagi doa baginda, iaitu dengan mengatakan Allah mabarik lana fi syamina wa fi yamanina. Lalu para sahabat meminta lagi, mendesak lagi lah agar mendoakan juga kepada najdina, najat kami kan. Tapi Nabi kata seterusnya, Nabi memberikan jawapan, hunaka zalazil, ada gempa, wal fitan, dan ada fitnah yang banyak, dan di sanalah akan terbitnya tanduk syaitan. Nabi sebutkan begitu dalam Sahih Bukhari. Dan seterusnya kita melihat juga dalam Sahih Bukhari matan yang sama. Kita tengok kepelbagaian matan kat sini ya. Riwayat daripada sahabat Nabi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatiban fa ashara nahwa maskanin Aisyah fa qala huna al-fitnatu thalathan min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Jadi hadis yang kita tengok dalam Sahih Bukhari juga jadi menceritakan kepada kita bahwasanya Nabi kita satu hari berdiri berkhutbah. Lalu Nabi mengisyaratkan kepada satu arah yang ditujukan kepada rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi kata huna al-fitnatu thalathan. Nabi kata di sana akan berlakunya, di sini berlakunya fitnah sebanyak 3 kali, dan yang di mana akan terbitnya tanduk syaitan. Jadi kita lihat keterbanyakkan hadis. Dan riwayat daripada Abdullah bin Umar juga dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru ila masyriqi faqala fa innal fitnata hahuna min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Maka satu hari Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita, maka beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada arah timur. Lalu Nabi berkata, ha innal fitnata hahuna. Maka di sini berlakunya fitnah. Dan di sana akan berlakunya fitnah di arah timur itu. Innal fitnata hahuna. Maka di sanalah akan berlakunya fitnah yang di mana akan timbulnya tanduk syaitan. Dan kita melihat juga pada hadis yang seterusnya, itu hadis Sahih Bukhari,
riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'ala al-minbari ala innal fitnata hahuna yushiru ila al-mashriqi min haitsu yatlu'u qad syaitan. Hadis riwayat daripada Allah bin Umar juga, maka beliau menceritakan kepada kita bahwasanya beliau mendengar Nabi kita bersabda dalam satu hadis, dan ketika itu Nabi berada atas mimbar. Ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna. Nabi kata sesungguhnya fitnah itu di sana. Nabi kata, Nabi menunjukkan arah di sana. Ke arah mana? Ke arah timur. Yang di mana ke arah itu akan timbulnya tanduk syaitan. Yang Sahih Bukhari. Dan kita merujuk pula kepada sumber yang kedua, itu Sahih Muslim, yang sahih. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar, bahwasanya annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaqbilul masyriqi yaqulu ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Jadi kita tengok lafaz Sahih Bukhari juga Sahih Muslim hampir sama. Yang di mana Sayyidina Umar Al-Khattab menceritakan kepada kita beliau mendengar Nabi kita bersabda, dan pada ketika itu Nabi menghadap ke arah timur. Lalu Nabi bersabda, Nabi kata sesungguhnya fitnah itu akan timbul di sana, akan muncul di sana. Ala innal fitnata huna, yang di mana akan timbulnya tanduk syaitan. Dalam Sahih Muslim. Dan dalam Sahih Muslim juga seterusnya kita melihat riwayat daripada Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaba 'inda babi Hafsah. Nabi berdiri di sisi pintu Hafsah. Faqala biyadihi, lalu Nabi bersabda dengan tangannya nahwal masyriq, ditunjukkan kepada timur, arah timur. Nabi kata, al-fitnatu hahuna min haitsu yatlu'u syaitan. Fitnah itu akan berlaku di sana, yang di mana akan terbitnya tanduk syaitan. Qala marratain, Nabi kata macam tu sebanyak 2 kali ataupun 3 kali. Wa qala Ubaidullah bin Sa'id fi riwayatihi qama Rasulullah SAW 'inda babi Aisyah. Dan kalau kita merujuk kepada riwayat lain, Nabi berdiri di rumah, di sisi rumah, di pintu rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalam Sahih Muslim. Kemudian dalam Sahih Muslim juga diceritakan dalam hadis riwayat daripada Ibnu Umar juga, maka beliau mengatakan kharaja Rasulullah SAW min baiti Aisyah. Satu hari Nabi keluar daripada rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi bersabda, ra'sul kufri min hahuna min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, yakni masyriq. Yakni sebab apa dia kata macam tu, Nabi kata hahuna kan, yakni al-masyriq, iaitu arah timur. Jadi hadis yang kita baca ni kebanyakannya menyebutkan tentang tanduk syaitan, dan juga Nabi menunjukkan ke arah timur, timur Madinah. Seterusnya kita lihat pula kepada lafaz yang ada dalam Sunan At-Tirmizi. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina, qalu wa fi najdina, faqala Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina, qalu wa fi najdina, qala hunalikal zalazil wal fitan wa biha aw qala minha yakhruju qarnu syaitan. Jadi kita melihat hadis yang terdapat dalam Sunan Tirmizi juga nak sama macam hadis riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, yang di mana Nabi mendoakan keberkatan kepada 2 tempat, iaitu Syam dan juga Yaman. Tetapi Nabi tidak mendoakan kepada tempat Najd itu. Hadha hadithun hasanun sahihun gharibun min hadzal wajh min hadits Ibnu Aun. Ini dalam Sunan Tirmizi. Dalam Musnad Ahmad pula kita tengok doa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina marrataini. Faqala rajulun wa fi masyriq wa fi masyriqina ya Rasulullah. Di sini tidak disebutkan Najd, disebut masyriqina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hunalika yatlu'u qarnu syaitan wa biha tis'atu a'syaril syarri. Hadis lain sikit. Tidak disebutkan Najd, tetapi disebutkan tentang timur. Masih ada perkataan timur itu, walaupun tidak disebutkan Najd. Maka Nabi kata di sana akan timbulnya tanduk syaitan, kan? Dan 9/10 kejahatan akan muncul di sana. Kemudian dalam Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban,
عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير نحو المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. Jadi samalah macam hadis sebelum pada ni. Qala Abu Hatim radhiyallahu anhu masyriqul madinati huwa al-bahrain wa musailamatu minha wa khurujuhu kana awwalu hadithin hadatha fil Islam. Sahih Ibnu Hibban. Seterusnya Sahih Ibnu Hibban juga riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala Allahumma barik lana fi syamina Allahumma barik lana fi yamanina qalu wa fi najdina qala Allahumma barik lana fi syamina Allahumma barik lana fi yamanina qalu wa fi najdina qala hunalika az-zalazilu wal fitanu wa biha aw qala minha yakhruju qarnu syaitan. Jadi kita nampaklah hadis-hadis walaupun dia pelbagai sumber, pelbagai sanad hadis, tapi lafaz yang diucapkan itu hampir sama semuanya. Itu membicarakan berkaitan dengan doa Nabi. Nabi menunjukkan ke arah mana, ke arah timur, dan Nabi ketika itu berada di mana? Berada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani an Abi Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu ha huna wa ashara bi yadihi ila al-yaman wal jafa'u wa ghilazul qulubi fil faddadin 'inda usul adnab al-ibil haitsu yatlu'u qarnu syaitan fi Rabi'ah wa Mudar. Nah, hadis yang kita baca tadi ini merupakan hadis riwayat daripada sumber daripada Mu'jam Al-Kabir di Tabrani. Hadis ini menceritakan kepada kita berkaitan dengan sifat golongan yang di mana golongan itu timbulnya tanduk syaitan itu. Jadi sifatnya macam mana dan disebutkan kabilah mana yang terlibat itu, iaitu Rabi'ah dan juga Mudar. Mereka ni berada, nak kena kaji lah tu. Mereka ini berada di mana. Jadi antara sifat mereka adalah al-jafa, keraskan, wa ghizal, hati keras, kasak mereka ni, bersifat kasak, hati yang keras. Maknanya mereka ni dalam kalangan orang badui, kan, orang pedalaman. Okey, baik. Itu disebutkan tentang sifat golongan yang muncul di tempat terbitnya tanduk syaitan. Kemudian hadis seterusnya riwayat daripada Mu'jam daripada Al-Mu'jam Al-Awsat di Tabrani عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا فقال رجل وفي مشرقنا يا رسول الله فقال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا فقال رجل وفي مشرقنا يا رسول الله فقال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا إن من هنالك يطلع قرن الشيطان وبه 9 أعشار الكفر وبه الداء العضال. Apa itu yang bermaksud sebagai ad-da'ul 'udal, iaitu penyakit yang tak dapat disembuhkan, kan, tak dapat dicari ubat macam mana, kan. Nabi kata begitu yang akan berlaku nanti. Lam yari hadzal hadits an Abdul Rahman bin Atha illa Sa'id bin Abi Ayyub tafarrada bihi Ibn Wahb. Hadis terdapat dalam kitab Al-Mu'jam Lit-Tabrani. Kemudian dalam Al-Mu'jam Al-Awsat Lit-Tabrani juga disebutkan an Abi Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara bihi nahwa al-Yaman فقال إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلب في الفدادين عند مطلع الشمس حيث يطلع قرن الشيطان عند أصول أذناب الإبل ربيعة ومضر. Ini pun hadis yang sama macam kita sebutkan tadi, menceritakan berkaitan dengan sifat-sifat golongan-golongan yang muncul di tanduk syaitan itu. Okey, baik. Hadis seterusnya itu Al-Mu'jam Al-Awsat an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbala matla' asy-syamsi faqala. Nabi menghadap ke arah terbitnya matahari, lalu Nabi berkata, min hahuna, di sana nanti yat'u qarnu syaitan, akan terbitnya tanduk syaitan. Wa huna fitanu, dan di sana juga akan berlakunya fitnah yang banyak, waz-zalazil, dan juga kegoncangan ataupun gempa, wal faddadun wa ghilazul qulub, hati yang keras dan sebagainya. Okey. Ini Al-Mu'jam Al-Awsat di Tabrani. Okey, kita pergi kepada analisis sikit. Kita ada sikit masa lagi. Masa kita 20 minit. Jadi kita pergi pada analisis hadis-hadis yang kita baca tadi. Itu yang kita baca matan saja. Pertama hadis tanduk syaitan ini. Jadi status hadis yang kita baca tadi adalah hadis yang sahih belaka. Hadis yang kita baca tadi kesemuanya adalah sahih. Terutamanya terdapat di dalam sahih as-sahihain, terdapat dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Maka tidak ada siapa yang dapat yang mempertikaikan akan kesahihannya. Ini merupakan kesepakatan dalam kalangan ulama. Bila mana hadis tersebut dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, maka tidak ada siapa yang mempertikaikan akan status kesahihannya.
Dan terdapat juga dalam selain daripada kedua-dua sumber itu, iaitu dengan sanad yang sahih. Yang kita sebut tadi, sumber-sumber yang lain seperti Mu'jam al-Awsat, Musnad Ahmad, Sunan Tirmizi, yang kita sebut sumber yang selain daripada as-sahihain tadi, maka sanad mereka adalah sanad yang sahih. Sanad yang sahih. Okey, kita pergi kepada sedikit pemahaman daripada hadis, ulasan daripada hadis yang kita baca tadi, iaitu ada juga apa kita kata dekat sini saya himpunkan, kita berikan beberapa poin daripada hadis yang kita baca tadi. Berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang dihimpunkan, iaitu hadis yang kita kata sebagai statusnya sahih, yang di mana kita tak pilih yang dhaif. Ini hadis tentang najat ni, yang saya bentang tadi, yang saya bawa tadi adalah hadis-hadis yang di mana kesemuanya adalah sahih belaka. Walaupun kita bawa sumber-sumber yang bukan daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, walaupun bukan daripada kedua-dua sumber itu, tapi sumber yang kita bawa itu adalah sahih, hadis yang sahih belaka. Daripada hadis-hadis yang kita himpunkan tadi, maka didapati tidak terdapat lafaz Iraq dalam hadis-hadis tersebut yang kita himpunkan tadi. Yang kita kata sebagai hadis yang sahih, matan yang sahih, sanad yang sahih. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ialah riwayat-riwayat sahih sekadar menyebutkan lafaz najat sahaja. Najat dan juga masyriq dan timur. Jadi riwayat sahih seperti Sahih Bukhari, kalau kita ada kitab Sahih Bukhari, kita cuba rujuk tengok periwayatan berkaitan dengan hadis najat ini. Maka disebutkan perkataan najat itu cukup jelas dalam hadis yang sahih. Tidak disebutkan tentang Iraq, tidak disebutkan tentang tempat yang lain. Menunjukkan kata ini merupakan satu riwayat hadis dengan lafaz ni, bukan dengan makna, dengan lafaz. Sekiranya terdapat riwayat yang menyebutkan mengenai Iraq, kalau adalah riwayat, kalau kita merujuk pada riwayat yang lain, tetapi kita tidak bawa di sini sebab kita melihat dari sudut statusnya yang tidaklah sebanding dengan hadis-hadis yang kita bawa tadi. Kalau kita tengok kepada riwayat lain, mungkin statusnya bawah sikit daripada hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, ataupun mungkin telah mencapai status yang dhaif. Sekiranya terdapat riwayat yang menyebutkan mengenai Iraq sekalipun, maka kemungkinan ia merupakan periwayatan yang syadz. Periwayatan yang syadz, walaupun disebutkan, tapi kita tengok adakah banyak-banyak riwayat tu, banyak-banyak riwayat yang kita himpunkan, adakah riwayat yang sebut tentang Iraq tu, Allah barik lana fi syabina tadi kan. Adakah riwayat yang menyebutkan tentang Iraq tu dia satu riwayat yang banyak diriwayatkan oleh perawi hadis, merangkumi pelbagai sanad dan sebagainya. Dan sahih pula kan. Jadi banyak tak riwayat macam tu. Okay. Maka kemungkinan ia merupakan periwayatan yang syaz, sebab dia berbeza dengan riwayat yang banyak-banyak tu yang menyebutkan tentang najat, bukan menyebutkan tentang Iraq. Bertentangan dengan periwayatan sahih yang begitu banyak membicarakan mengenai perkara ini. Hadis yang kita bicarakan tentang najat itu. Kalau ada juga sebutan tentang Iraq itu, maka itu merupakan lafaz yang syaz, lafaz yang ganjil, yang berbeza dengan riwayat yang banyak, yang sahih, matan yang sahih, sanad yang sahih. Atau periwayatan itu perlu ditakwilkan agar bersesuaian dengan periwayatan yang sahih. Ataupun kita takwilkan. Ini bermakna kalau kita jumpa hadis yang di mana hadis itu tidaklah statusnya kuat ataupun statusnya sahih, yang dhaif. Maka kalau kita bertembung dengan matan-matan yang lebih sahih, hadis-hadis yang lebih sahih, maka hadis yang dhaif itu perlu kita bawa maknanya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih itu. Perlu kita takwilkanlah. Perlu kita bawa maknanya kepada makna yang lebih sahih. Iaitu menunjukkan kepada makna apa? Menunjukkan kepada makna najat itu. Syaz adalah sebahagian daripada hadis yang dhaif. Jadi kalau sekiranya katakan hadis yang menyebutkan tentang Iraq itu adalah mempunyai sanad yang kuat ataupun sanad yang sahih. Jadi kita semua pun fahamlah, kita yang siapa yang belajar ilmu hadis, matan yang sanad yang sahih tidak semestinya matanya juga adalah sahih. Jadi antara syarat untuk kita kata hadis itu adalah sahih adalah sanadnya sahih, matanya juga bebas daripada syaz dan juga illah. Tapi sekiranya sanadnya adalah sahih tetapi matannya ada syaz ataupun illah, maka hadis itu tetap kita kategorikan sebagai dhaif. Itu pada sudut disiplin ilmu hadis lah. Syaz adalah sebagian hadis sahih. Apa hadis yang dhaif? Sesuatu dalil apabila terdapat unsur-unsur ihtimal, maka tidak wajar jadikan istidlal, pendalilan. Wa dalilu idza dakhalahu al-ihtimal batala bihi al-istidlal. Ini kita kaedah yang kita ambil lah. Bila mana hadis yang dhaif itu tidak dapat, dia dhaif itu kita diihtimalkan dengan makna lain.
maka tidak boleh jadikan sebagai hujah kita untuk kita nak berpegang kuat dengan hadis tersebut. Melainkan kita perlu bawa maknanya sesuai dengan periwayatan yang lebih banyak, lebih ramai, yang lebih sahih dan sebagainya. Okey, sedikit ulasan hadis tanduk syaitan ni. Istilah najat itu sendiri, sabdaan Nabi SAW berkaitan dengan najat ini bukanlah dari aspek bahasa semata-mata. Ada orang bincang tentang bahasa kan. Dia kata najat ini satu tanah tinggi, bukan ditujukan kepada nama tempat. Tapi kalau kita kaji betul-betul hadis Nabi kita Muhammad SAW, bukan Nabi maksudkan dari segi bahasa tu. Tetapi perkara yang dihendaki daripada hadis ialah dari sudut istilahnya. Istilah najat tu Nabi nak maksudkan apa sebenarnya? Adakah tempat yang ditentukan? Kita kena kajilah hadis-hadis tu. Di dalam hadis, Nabi SAW mengisyaratkan ke arah timur. Kalau kita tengok tadi hadis-hadis yang kita bentangkan tadi, yang kita bacakan tadi, Nabi mengisyaratkan tangannya ke arah timur di sisi penduduk Madinah. Jadi ketika Nabi tunjuk ke arah timur, itu Nabi berada di mana? Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Kerana ketika baginda bersabda itu, baginda berada di sana, iaitu di sisi bilik Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang kita cerita tadi, inda babi Hafsah, inda babi Sayyidina Aisyah kan, yang kita tengok riwayat tadi, riwayat daripada Muslim tadi. Ini bermakna Nabi ketika menunjukkan arah timur itu, Nabi sedang berada di Madinah Al-Munawwarah. Menerusi riwayat At-Tabrani, lafaz Rabi'ah dan Mudhar. Ada juga lafaz Rabi'ah dan juga Mudhar yang kita baca tadi. Bermaksud dua kabilah daripada Jazirah Arab. Dia bukan tempat lain, dia Jazirah Arab. Bukan di tempat yang lain, bukan kita nak kata di selain daripada Jazirah Arab itu. Mereka berada di banyak tempat di Jazirah Arab, sama ada di Tihamah, di Najd, Iraq, Urdun ataupun Mesir. Hadis yang kita baca tentang Najat ini mengkhususkan sebelah timur. Jadi kita tengoklah bila mana Rabi'ah dan juga Mudhar ni berada di banyak tempat. Jadi kita tengok tempat mana yang menjurus ke arah timur itu. Bukan selatan, bukan utara. Okay. Justru tempat yang tidak termasuk kawasan timur Madinah. Jadi kita kena tengoklah Nabi berada di Madinah, Nabi tunjuk ke arah timur. Jadi Rabi'ah dan Mudhar yang berada di merata tempat di Jazirah Arab itu, kita kena tengoklah mana satu tempat yang mereka ada di arah timur Madinah. Justru tempat yang tidak termasuk kawasan timur Madinah ialah Tihamah. Tihamah berada di selatan. Iraq dan Urdun berada di sebelah utara. Mesir berada di sebelah barat. Jadi semua ni tak termasuk daripada hadis yang kita bacakan tadi, sebab Nabi tunjuk ke arah timur. Kita kena carilah timur yang ke arah mana. Jadi yang kita sebutkan tempat-tempat tadi, dia tidak termasuklah dalam Nabi tunjuk ke arah timur itu. Sebab tempat yang kita sebutkan tadi adalah ke arah selatan ataupun barat utara. Okey, Najat, tempat munculnya orang yang mengaku Nabi seperti Musailamah. Jadi inilah yang Nabi sebutkan berlakunya fitnah tanduk syaitan ni. Sebenarnya telah pun berlakulah di mana ada peristiwa yang ada orang mendakwa kata dia jadi Nabi seperti Musailamah Al-Kazzab. Puak Khawarij pun timbul di situ. Golongan Al-Qaramitah pun timbul di situ, dan Al-Wahabiyah pun timbul di situ, yang sampai sekarang masih lagi menimbulkan kecelaruan dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini, pecah belah dan sebagainya kan. Jadi golongan itu pun dia muncul di situlah, di situ. Istilah tanduk syaitan, ada masa lagi tak fungsi? Istilah tanduk syaitan. Dah habis dah masa tu. Oh, habis dah. Okey, tak pasal kat tu saja. Wallahu alam, kita cakap tu saja. Terima kasih. Terima kasih pada panel yang pertama, Dr. Mursyidi. Alhamdulillah, kita dapat melihat beberapa riwayat berkaitan dengan tanduk syaitan, tidak terkhusus kepada Najdi sahaja, tapi ada riwayat yang menyebut sebagai timur daripada Madinah, dan ada juga riwayat yang menyebut seperti mana yang Dr. Mursyidi kata, riwayat yang berkaitan dengan Iraq itu tidak sahih, bahkan hadis tersebut adalah hadis syadz. Tetapi hadis tersebut ada diriwayatkan dalam silsilah sahihah. Kalau tak silap saya daripada silsilah sahihah ni daripada Albani. Jadi Albani mengatakan bahawa hadis ni termasuk dalam hadis yang sahih. Jadi apabila Dr. Mursyidi menghuraikan berkaitan dengan hadis tadi, kita jelaslah bahawa hadis Iraq ini, pertama dia tidak capai ke tahap yang sahih. Yang kedua kerana ada syaz padanya. Memanglah kalau kita tengok pengkritik pun mengatakan bahawa hadis ni cerita yang sama. Hadis berkaitan dengan Iraq, hadis berkaitan dengan Najat ni
ceritanya ada yang kata ni tempat yang sama, hari yang sama, kejadian yang sama. Jadi kalau kejadian yang sama tetapi dalam hadis riwayat Bukhari menyebut Syamina Yamanina, Syam dan Yaman, tapi hadis riwayat berkaitan dengan Iraq ni menyebut Madinah dan Mekah kami. Jadi itu menunjukkan ada perbezaan di situ dan akhirnya yang berbeza lagi adalah Najd ataupun Iraq. Jadi itulah yang menunjukkan ada perbezaan riwayat. Yang last kali Dr. Mushidin simpulkan bahawa riwayat berkaitan dengan Iraq itu tidak sahih. Yang sahih adalah Najd dan juga Nabi mengisyaratkan ke arah timur.